Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, kasih sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala apa yang kita miliki dalam hidup ini. Dialah Allah yang aturkan setiap detik saat hidup kita. Dia Allah yang Maha menguasai, yang mengatur segala apa sahaja yang kita miliki. Dia hadiah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita berusaha, dan usaha yang paling kuat sekali dalam hidup ini ialah kita berdoa. Usaha yang paling kuat dalam hidup, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa pada Allah, hidup kita akan jadi tenang, jadi bahagia. Sebab tu kita berusaha untuk minta, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk minta dan doa pada Allah. Jadi bila kita berdoa pada Allah, Allah kabulkan doa kita. Tak ada siapa boleh halang doa tu. Tak ada orang boleh halang. Kalau Allah khendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, dia pasti tak akan terjadi. Jadi semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan terkesan. Kita kalau dengar janji daripada orang, daripada raja, daripada mana-mana orang dalam dunia, kita rasa seronok. Kita rasa gembira. Kalau orang tunaikan janji dia, kita rasa seronok, gembira. Kalau kita ada kawan orang kaya dengan raja, dengan menteri, kita suar, Masya Allah, selesai masalah saya. Tapi sebenar-benarnya kita kena bergantung hanya pada Allah. Kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak, Allah kata jadi, maka pasti jadi. Orang suka ke orang tak suka, orang nak ke orang tak nak, bila Allah berkehendak, dia pasti terjadi. Jadi apa yang berlaku cuma kehendak Allah SWT. Apa yang berlaku hanya apa yang Allah tentukan. Kun fayakun. Kata ulama, kaf dengan nun tu belum bersambung lagi. Nak beritahu cepatnya apa yang Allah tentukan tu jadi. Allahu Akbar. Maknanya kalau dia nak bagi kita mulia, tak ada second, tak ada saat, sekelip je. Tak ada ucapan, tak ada waktu masa yang boleh digambarkan. Apa yang Allah tentukan jadi itu, maka pasti jadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan benda tu bukan milik kita, dia tetap bukan milik kita, dan siapa pun tak boleh buat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ialah yang menjadikan segala sesuatu. Untuk itu jangan tinggalkan doa dalam hidup kita. Walau siapa pun kita, walau mana pun kita duduk, kita tinggal, jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa. Ramai orang dalam hidup, bila dia dah dapat apa yang dia nak, bila dia rasa dia ada segala-galanya, dia mula tinggalkan doa. Tapi dia terlupa, dia ingat dia bahagia setelah dapat apa yang dia nak. Tapi sebenarnya dia bahagia kerana dia ada doa, kerana dia diberi taufik untuk berdoa. Bila kita meninggalkan doa, kebahagiaan dalam hidup kita kurang, hilang, tak ada. Sebab yang bagi bahagia, mutlak, gembira, tunaikan apa yang kita nak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena berusaha, yakin bahawa Allah saja yang boleh beri. Kita menjadi bahagia bukan bila mendapat apa yang kita nak. Kita bahagia bila Allah beri kita bahagia. Kita tenang bukan bila kita miliki, mencapai cita-cita kita. Kita bahagia bila Allah beri bahagia.
bila Allah yang beri. Itu manusia terlupa. Allah jadikan segala sesuatu untuk kita ingat dan balik pada dia. Tetapi kita semua terlupa, manusia. Kita cari yang lain selain daripada dia. Dan kita ingat Allah jadikan untuk tunjuk kebesaran dia, kehebatan dia. Tapi Allah tak terikat dengan apa yang dijadikan. Allah jadikan matahari, bulan untuk manusia sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan segala nikmat, tapi bukan untuk kita agungkan atau kita besarkan nikmat, tapi kita agungkan dan besarkan pemberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang kita nampak ada sifat dia tidak mutlak, tak mutlak. Sifat dia Allah yang jadikan. Matahari panas, tak boleh panas melainkan Allah tentukan. Bulan hujan sejuk, kita kata hujan sejuk, tapi Allah tentukan sifat dengan hujan boleh jadi panas. Allah buat panas. Hujan bukan main sejuk, dia seorang berpuluh-puluh panas, menggigil panas. Ada orang menggigil sejuk, Allah boleh buat. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang demam jadi sejuk menggeletar. Dengan demam, sejuk menggeletar. Ada orang dengan demam jadi panas. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang Allah SWT sayangi, perkara pertama untuk Allah kabul doa, saya nak share dengan tuan-puan. Nak apa-apa, kalau ada hajat, bila-bila pun, waktu bila pun, saat bila pun, banyak doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. La ilaha illa anta subhanaka inni, maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku zalim, aku kurang, tak sempurna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Daripada dulu, masa saya daripada kecil lagi, bila ada ujian datang, kita selalu salahkan orang bila apa yang menimpa kita. Kita ditimpa kehinaan, semua orang hina, ejek kita, jatuhkan kita, malukan kita. Kita rasa macam hidup kita musnah kerana orang hina kita. Kita rasa hidup kita musnah kerana orang jatuhkan kita. Kita rasa hidup kita hilang nikmat sebab orang kata kita. Kita jatuh sebab orang buruk-burukkan kita. Sebenarnya orang buruk-burukkan kita, atau orang tak sayang kita, tak hormat kita, orang hina kita, sebenarnya tak penting. Sebab penghinaan orang tak boleh beri apa-apa kesan. Yang memberi kesan kemuliaan, kejayaan, kegemilangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentukan hidup kita ialah Allah. Jadi sebab tu kalau orang ejek kita, hina kita, sebenarnya dia tak ada apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Orang ejek, orang hina, orang keji kita, orang malukan kita, sebenarnya tak penting. Kita rasa macam habis hidup kita. Sebab ada orang jadi sedih cuma sebab orang tak beri salam kat dia. Ada orang merajuk cuma sebab orang tak pandang dia, tak dengar dia, tak hormat dia. Tapi sebenarnya apa saja orang pandang kita, apa saja orang pandang kita, semua tu tak penting. Yang penting ialah apa yang Allah tentu untuk kita. Untuk tu kalau apa-apa musibah, pertama sekali tuan-puan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Kau. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Subhanaka inni, maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku zalim, aku kurang. Ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa baca apa yang saudara aku Yunus alaihi salam baca, Allah akan tolong dia macam mana Allah tolong Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus masa dia dihalau oleh dia tinggalkan kaum dia yang tak nak dengar dakwah dia. Tapi dia ulang-ulang kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Maksudnya tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Apa yang Allah jadikan semuanya sempurna, tak ada salah. Apa yang Allah jadikan tepat, betul. Apa yang telah berlaku ni baik, betul, sempurna. Apa yang telah menimpa kita ni baik, sempurna. Walaupun kat mata kita ni musibah, atau kita panggil bala, atau kita panggil azab apa sahaja, apa yang Allah jadikan ni betul, tepat,
Tak ada salah. Apa yang Allah jadikan sempurna. Siapa yang zalimi kita, siapa yang aniaya kita, fitnah kita, mengumpat, dia diuruskan oleh Allah. Urusan dia dengan Allah. Tapi apa yang terjadi pada kita telah ditentukan oleh Allah. Apa yang terjadi pada kita telah ditentukan oleh Allah. Tentu kita memahami apa yang terjadi ini baik, sempurna, tak ada salah. Yang salah, yang paling kita takut, dia kata apa? Apa yang Allah jadi sempurna, tepat. Betul, apa yang telah jadi. Kalau takdir Allah bercerai, dia baik, betul, tepat. Dan kita ditipu, kita dianiaya, kita dizalimi. Betul, tepat. Orang yang dia zalimi, orang yang dia aniaya, orang yang ni semua, orang yang menganiaya, orang yang menzalimi, dia akan ditanya oleh Allah, mereka takkan terlepas. Takkan terlepas. Jadi kita kena baca, bila kita baca dengan Nabi Yunus AS dia lari daripada kaum dia agak rasa sedih, mana tak sedih, bukan 1-2 hari buat dakwah. Hari-hari buat dakwah tapi orang tak dengar. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau, tak ada yang berkuasa melainkan kau. Tak ada yang boleh beri mulia atau hina melainkan kau. Tiada yang boleh kabulkan apa yang saya nak melainkan kau. Apa saya dan tuan-puan nak, tak ada saya boleh beri melainkan Allah. Tak ada yang boleh beri kita mulia, bahagia atau hina melainkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin. Kuntu minaz zalimin. Kuntu. Kaf nun anta. Kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada melainkan, tak ada Tuhan melainkan kau. Apa yang jadikan ini semua sempurna, tepat. Subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin. Yang zalim, yang kurang, yang hina, yang lemah, diri saya sendiri. Ya Allah, saya yang kurang, saya yang tak betul, saya yang tak sempurna. Dan saya yang tak sempurna, saya yang lemah, saya yang daif, saya yang hina. Ya Allah, dalam hidup kita, tidak ada yang lebih berbahaya. Yang paling bahaya bukan kata orang, fitnah orang. Yang paling bahaya bukan bercerai, bukan kematian. Walaupun berat bunyi nak sebut pun takut. Walaupun kita apa pun, disakiti, dipenjarakan, apa saja. Tapi yang paling bahaya dalam hidup ini ialah dosa kita sendiri. Yang paling menakutkan diri saya, diri kita ialah dosa kita sendiri. Yang paling menakutkan dalam hidup ini ialah yang paling menakutkan dalam hidup ini ialah dosa kita sendiri. Jadi ulang-ulang kali kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang paling menakutkan dalam hidup kita ialah dosa kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Apa yang kau jadikan ni semua sempurna, tepat. Tak ada salah. Subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin. Yang daif, yang kurang, yang lemah, diri saya sendiri. Yang Allah jadikan semuanya sempurna. Jadi baca dan 300 kali pagi dan 300 kali bila kan? 300 kali pagi, 300 kali petang. Baca ulang-ulang kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Apa yang kau jadikan semua sempurna, baik. Tak ada salah. Tak ada salah. Tapi yang salah, yang kurang, yang lemah, diri saya sendiri. Dan yang pertama sekali baca 300 kali pagi, 300 kali petang. 300 kali pagi, 300 kali petang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, jadi yang lain kita tak kisah, orang kata keji. Nabi SAW, semua orang hina dia, semua orang ejek dia, jatuhkan dia. Tapi Nabi SAW, manusia yang paling mulia, paling tinggi. Semua orang nak halang dakwah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, siap bagi orang tutup telinga. Jangan dengar kata Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad. Halang daripada semua penjuru. Hati-hati ada orang nama Nabi Muhammad. Tapi Allah buat orang makin teringin nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia cuma baca, ini zikir yang sangat mujarab. Baca 300 kali. Bukan pagi petang boleh, ataupun paling kurang 300 kali waktu malam. La ilaha illa anta. Saya pun tak larat pagi petang. Paling kurang dalam sehari bila-bila 300 kali. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 300 kali pagi. 300 waktu malam. Pagi petang boleh, malam bila tuan-puan ada masalah berat. Ada seorang kawan saya, dia bercerai, isteri dia ada boyfriend lain. Dia rasa kecewa, rasa lemah, rasa tak mampu. Dia pun baca sorang-sorang. Bila dia baca, malam tu dia macam nak rasa macam nak bunuh diri. Saya beberapa kali jumpa orang nak bunuh diri, nak bunuh diri, tak percaya Tuhan. Ada yang putus harapan, putus asa dengan agama, putus asa dengan berdoa, tak mau semayang. Saya kata dengan dia, apa yang terjadi ni Allah tentukan baik, sempurna. Walaupun kat mata kita tak sempurna kejadian terjadi ni, tapi apa yang Allah jadikan tu semua sempurna, tepat. Tak ada salah. Allah jadikan betul, tepat. Tak ada apa, betul, tepat dah. Datang-datang kita parking, tiba kena maki orang. Orang kata kita bodoh. Betul lah, tepat dah tu. Memang saya bodoh lah, tak betul lah. Betul lah, tak ada salah dah. Yang paling kita takut bukan orang kata kita bodoh, atau orang kata kita tak guna, orang kata kita hina, orang keji kita, orang umpat kita, apa lawak ni. Semua tu tak penting. Orang tak dengar cakap kita, semua tu tak penting. Yang paling kita takut dalam hidup ini ialah dosa kita sendiri. Untuk itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jalan-jalan naik kereta, lecak kena kat muka. Jangan marah. Allah, melanggar lori lagi orang ni. Tak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah tentu baik. Balik-balik rumah, balik pergi jalan-jalan, tiba-tiba pergi pejabat, bos marah. Maki kita, marah kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul lah ni, betul, tak ada salah lah. Mungkin tadi masa kat rumah kita marah isteri, anak-anak. Ya Allah ingatkan kita. Allah boleh hantar orang lain pula untuk hina kita. Kita jalan-jalan, tiba ada orang kejam buat tak baik pada kita, tak layan kita. Jadi kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang Allah jadikan semuanya, segalanya sempurna, perfect. Allah tak pernah kurang, tak pernah tersilap. Yang kurang, yang silap, yang lemah diri kita sendiri. Itu betul yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan cuba baca ni, ramai orang telah amalkan. Saya pada dulu-dulu kecil-kecil selalu Ustaz share doa ni kalau ada masalah buat. Dia yang kawan-kawan dia hilang, tak ada tiket flight nak balik. Baca la ilaha illa anta, duduk kat airport masa tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, duduk. Sampai ya Allah, mana tiket, belum dapat tiket lagi. Emergency nak balik, keluarga sakit. Daripada Pakistan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tengok orang tu datang, dia bagi tiket flight. Siap, dia kata ada tiket tapi business class. Lagi terbenung, mana ada duit business class pelajar. Tapi orang tu kata tak apa, naik je. Berapa ada duit? Tak apalah, naik lah. Bagi harga paling murah sekali. Duit untuk tiket biasa pun tak cukup. Kalau nak beli hari tu, dapat business class. Terus balik. Sebab Allah punya dunia, akhirat, semua Allah punya. Kapal terbang memang nampak kapal terbang tulis Mas Malaysia Airlines, Malaysia punya. Air Asia, Firefly, nampak. Oh ni Saudi Airlines, tertulis nama kat situ. Apa-apa lagi lah, Emirates, tulis kat situ. Tulis nampak negara tu punya. Tapi sebenarnya semua yang terjadi dalam dunia ni dalam ketentuan rahmat Allah Subhanahu Taala. Macam ada abang datang, sebegitu ada dalam Facebook saya status tu, ada abang baru ni peluk saya kuat-kuat, nangis. Saya pun terkejut tengok dia nangis. Dia peluk kuat-kuat. Datang lagi sekali, peluk kuat-kuat, nangis kuat-kuat. Dia tak gerak, dia nangis kat bahu saya. Dia lap ingus kat bahu saya. Saya pun tak kisah, dah biasa dah, memang baju saya tempat. Saya tak kisah, gurau je. Dia peluk, dia lap ingus kat bahu saya, badan saya. Dia pinjam badan saya. Dia sandar, dia baring macam tu. Lama sikit dia nangis, menggetar-getar. Dia pergi, dia datang balik semula, dia nangis lagi. Dia panggil isteri, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah solat. Daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah solat Jumaat. Daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah dengar ceramah-ceramah agama. Hari dan saya selalu maki hamun isteri saya. Saya marah-marah isteri saya. Saya cakap tak baik pada isteri saya, kata abang tadi. Saya selalu, dia tak pernah menang cakap dengan saya. Saya paling garang kat luar dalam rumah. Saya paling garang. Tapi kalau Ustaz nak tahu, kerana doa isteri saya, hari ini saya dengar ceramah Ustaz, Allah yang buat semua. Dan hari ini kali pertama saya teringin nak solat. Saya rasa malu dengan Allah. Dia bagi saya kekayaan, nikmat hidup, diberi isteri yang baik, tapi saya tak pernah sujud terima kasih pada dia. Sebab itu kita pun tak tahu
Sebab segala-galanya milik Allah SWT. Doa isteri. Isteri dia tadi rajin dengar ceramah live macam ni. Dia kata setiap malam isteri dia dengar baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Isteri dia mula sembang duha. Isteri mula solat fardu waktu. Walaupun dunia dia macam kalau orang lain tengok macam dah musnah, dah hancur. Tapi dia ada Allah. Dia ada Allah. Bila doa ini ialah harapan, pergantungan untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang ditindas, dianiaya, dizalimi. Mereka selalu cakap, tunggulah, kita ada Allah. Allah dengar doa orang-orang teraniaya, orang zalim. Mereka selalu sebut. Mereka selalu sebut. Allah dengar doa orang yang teraniaya, orang yang zalim. Orang yang teraniaya, orang zalim. Siapa tu kan? Orang yang teraniaya, orang yang zalim. Orang yang teraniaya, orang yang zalim. Jadi mereka baca ulang-ulang kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk doa kita makbul, kita kena banyak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat pada Nabi sekali, Allah, Nabi, para malaikat mendoakan kita 10 kali. Kita tengah panik ni, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Terus para malaikat mendoakan untuk kita. Allahu Akbar. Tuan-puan ada bila saya tengok ustaz kata kalau terlupa masa exam, selawat banyak-banyak. Kita selawat pada Nabi. Ya Allah, selawat pada Nabi SAW. Ketika itu dalam hadis begitu, Allah, para malaikat berselawat untuk kita. Dalam kata lain, para malaikat semua mendoakan kita. Kita doakan Nabi belum tentu makbul lagi, selawat kita belum tentu lagi terima. Tapi bila malaikat dengar kita punya selawat, mereka terus doakan kita. Jadi tuan-puan kalau ada masalah hidup, banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Sambil selawat ingat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau apa-apa selawat. Setiap kali kita selawat, dalam hati kita ingat tak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup saya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup saya. Tak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup saya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang berjasa dalam hidup kita lebih daripada Nabi. Allahu Akbar. Tuan-puan, mungkin kita tak dapat nak bayangkan apa yang telah Nabi SAW buat dalam hidup kita. Untuk itu, kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi. Ya Allah, ingat Nabi SAW. Ada sekali sahabat kata zaman Abu Bakar Siddiq. Dalam zaman Abu Bakar Siddiq, ketika tu musuh datang. Ramai musuh datang. Dia kata 8,000 orang dikelilingi oleh 100,000 orang. Wasilah bin Asqa kata, biasa sahabat suka bersyair masa dalam perjuangan agama. Islam ini tersebar dengan dakwah dan kasih sayang. Itu asal Islam. Itu asal Quran. Sebab tu dia kata seluruh Quran ada dalam Fatihah. Dan seluruh Fatihah dalam Bismillah, titik ba tu dalam Bismillah. Jadi seluruh Quran ni dimula Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah. Maksudnya ialah Allah Maha Penyayang. Dia mula dengan kasih sayang Allah. Jadi Islam bukan tersebar dengan peperangan, tapi Islam tersebar dengan dakwah dan kasih sayang. Tapi nak tak nak, perang dan jihad ini ialah jalan paling akhir dalam mempertahankan orang Islam. Nabi SAW dia berselawat. Masa tu sahabat semua, masa tu Nabi dah wafat. Zaman Abu Bakar Siddiq kata Wasilah bin Asqa, setiap orang mula berselawat pada Nabi SAW. Semua orang kata ya Rabb, semua ingat pada Nabi. Ya Rabb Muhammad, unsur ummata Muhammad. Ya Rabb Muhammad, unsur ummata Muhammad. Maka apa jadi? Pertolongan Allah telah datang. Allah beri pertolongan. 7 berapa ribu orang sahabat, 8,000 lebih kurang, dikelilingi oleh 100,000 orang, dan mereka telah mendapat kemuliaan, kemenangan. Untuk itu, tuan-puan, siapa saja kita ingat tak ada orang yang lebih banyak buat baik dalam hidup saya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata yang baik tentang hal Nabi SAW. Sebab seluruh hidup Nabi ni sempurna. Bukan saya yang cakap, Allah yang turunkan Quran 1400 tahun yang lalu beritahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah sebut kami hantar rasul di kalangan kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang
inginkan kebaikan, kebahagiaan buat kamu semua untuk masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah SWT sayangi, Nabi nak semua orang bahagia. Di Melayu, di Cina, di India, dia orang Malaysia, dia orang Amerika pun, maaf, walaupun dia Yahudi, walau siapa saja dalam dunia. Kalau tuan-puan nak tahu, Nabi SAW nak kita semua bahagia, dan Nabi SAW nak kita semua masuk syurga. Siapa saja dalam dunia. Untuk itu jangan putus harapkan orang kepada Allah. Jangan pandai-pandai kita putus dan haramkan semua orang pada masuk syurga. Jangan kata mana-mana orang ahli neraka, walaupun kita dah tak faham apa dia buat, walaupun kita tak setuju dengan apa yang dia lakukan, walaupun sebenar-benarnya dia telah lawan agama ini. Kita kata, ya Allah, dia tak tahu, maafkan dia, beri hidayah pada dia. Kita jumpa dia, kita cakap dengan baik, sayang dia, berbual dengan dia, tawan hati dia. Manusia ini, dia menjadi benci dengan agama ini salah satu bila dia telah banyak ujian yang datang dan hati dia jauh daripada Allah. Untuk itu, untuk dekatkan dia kepada Allah, kita kena menyayangi dia. Malam-malam kita sebut nama dia. Kalau tuan-puan nak tahu tuan-puan ikhlas atau tidak dalam membangunkan manusia yang lain, malam-malam kita sebut nama dia. Kalau ikhlas nak isteri kita jadi baik, malam-malam sebut nama dia dalam doa kita lepas solat fardu. Kalau kita nak suami kita jadi baik, kita sebut nama isteri kita dalam solat fardu. Kalau kita tengok mana-mana orang sekarang yang mana-mana glamour, yang orang viralkan keburukan dia, kalau tuan-puan ikhlas nak dakwah dia, bukan mesti kita ada ilmu yang tinggi untuk cakap jumpa mereka, tapi yang lebih utama ialah kita sebut nama-nama mereka dalam doa kita. Sebab kalau Rasulullah SAW ada sekarang pun, Rasulullah SAW orang yang paling kuat mendoakan semana-mana orang dalam dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita bersalawat kepada Nabi SAW. Allah beri pertolongan gaib yang tuan-puan tak akan pernah sangka-sangka. Dan orang yang banyak bersalawat ni, Allah beri rezeki yang mencurah-curah. Doa dia cepat dimakbulkan. Bila mana-mana doa yang disertakan awal dan akhir dia selawat, doa tu cepat diterima oleh Allah. Tapi sambil selawat dalam hati kita kata, ya Allah, tak ada manusia yang lebih baik, yang lebih banyak berjasa dalam hidup saya, lebih daripada lelaki ini, lebih daripada manusia ini. Nama beliau ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berselawat pada Nabi dengan rasa. Kita kalau jalan tengah malam, saya pernah cerita dulu, pernah sekali saya masa berdakwah kan, dekat ni Pakistan ada musim sejuk. Ada bagi selai kain, saya buat macam musim sejuk, nama dia Prof Hanim Tahir. Sampai sekarang saya simpan. Saya rasa tu hutang budi pada dia. Sebab dia beri saya selai kain, dan masa tu sejuk, saya miskin, susah, duit hilang, Allah uji keluarga saya susah. Sampai sekarang saya simpan kain tu. Sebab saya rasa saya terhutang budi. Saya tidur malam, masa saya tidur atas guni, tiba dia beri saya RM50, saya beli sleeping bag. Sampai sekarang saya simpan. Saya rasa terhutang budi. Tuan-tuan mungkin pernah tengah malam motor kereta rosak, ada orang tumpang, berhenti, tolong tukarkan tayar kita, repair tayar kita. Kita rasa terhutang budi, kita ingat sampai sekarang. Jadi kalau orang bagi satu helai selimut, satu kain, kita rasa tu hutang budi. Kalau tuan-puan nak tahu, tak ada orang yang lebih banyak, manusia yang paling banyak buat baik dalam hidup kita, lebih daripada lelaki ni. Nama beliau ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-puan nak tahu, dia menangis untuk mak ayah kita lebih kepada kita menangis untuk mak ayah kita sendiri. Rasulullah SAW menangis untuk isteri yang kita sayangi lebih pada kita sendiri. Kita pun kan tak sempat nak doa, sibuk kan. Saya sendiri pun sama, sibuk sana sini. Kan tak dapat nak doa anak isteri, anak-anak, mak ayah. Tapi ada seorang manusia yang telah mendoakan kita semua. Nama beliau ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak mendoakan kita semua siang dan malam. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT kasih sekalian, tuan-puan yang Allah kasih dan sayangi sekalian. Kedua, banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernah sekali saya ingat, bila ulama yang saya sayangi, saya dengar Hadraji Namul Hasan rahmatullahi alaih, pada dulu lagi, ulama besar-besar yang saya sayangi, yang mereka bila berdoa, mereka selalu mulakan dengan selawat. Kalau tuan-puan dengar, kalau kita biasa, boleh juga, tu dalam tu pun ada selawat yang pendek, tapi mereka selalu mulakan dengan selawat yang panjang. Mereka mulakan doa dengan selawat, Allahumma salli ala. Bila mereka sebut, saya rasa bergetar dengar, rasa bergetar. Mungkin kita rasa
Mereka selawat dengan dia tadah kedua belah tangan begitu. Dia tadah dua belah tangan, bertemu macam tu. Bila mereka selawat, mereka sebut Allahumma salli ala, sehingga walaupun bunyi suara mungkin mereka orang India, orang Arab, orang Yaman, orang Pakistan, mana-mana, mereka selawat, mereka sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bila mereka dengar mereka berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa nak menangis. Kita terbayang Nabi sedang berjalan di Taif. Nabi sedang di baling batu 10 km. Kita seakan-akan ternampak darah Nabi sedang menitis dan tak ada orang di sisi Nabi. Kita nampak Nabi SAW jalan tuyung hayang pingsan. Seolah kita nampak malaikat datang kata pada Nabi, mari kami hancurkan orang Taif yang menyakiti kamu. Seolah-olah kita nampak Nabi SAW sedang jawab, wahai Jibril, kalau mereka tak faham, kalau mereka tak dapat hidayah, ya Allah beri hidayah pada anak cucu mereka nanti. Kalau mereka tak dapat hidayah, beri hidayah pada anak cucu mereka. Kita nampak Nabi lemah, jatuh pingsan. Ialah manusia yang susah dia disakiti, tapi orang yang paling banyak menyebut wahai Allah, mereka tak tahu, maafkan mereka. Ya Allah, jangan hukum mereka, mereka tak tahu, maafkan mereka. Ya Allah, mereka tak tahu, maafkan mereka. Ya Allah, mereka tak tahu, mereka tak faham, beri mereka hidayah. Ya Allah, dia pernah berdakwah, merayu, pujuk rayu manusia, tapi dia kata, ya Allah, mereka tak faham, mereka tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, mereka tak tahu, beri mereka hidayah. Tuan-tuan banyak selawat pada Nabi SAW. Doa kita makbul. InsyaAllah ada 3 lagi saya ringkaskan. Dan tuan-tuan insyaAllah saya ada program minggu ni dekat Camp Kaizen ke dekat Gunung Pulai, Johor Bahru. Jemput tuan-tuan datang. Boleh daftar di www.transformjiwa.com atau WhatsApp 0173666848 0173666848. Minggu ni jemput amal datang ramai. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, jangan tinggal doa. Jangan tinggal doa. Dalam hadis beritahu ni antara dua nama Allah yang buat doa kita makbul. Apa doa tu? Ya Arhamar Rahimin. Malam-malam lazim-lazimkan kita sebut Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Malam-malam sebut Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Malam-malam sebut nama Allah yang makbul, yang buat doa kita makbul. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Sampai kita rasa benar-benar Allah dekat dan disayang kita. Selagi kita rasa Allah belum sayang kita, kita tak rasa sentuhan kasih sayang Allah, terus sebut Ya Arhamar Rahimin. 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 Tapi kita rasa Allah yang paling banyak buat baik pada kita. Hakikat sebenarnya Allah yang telah beri segala-galanya. Dia baik pada kita. Dia benar-benar baik pada kita. Dia maha baik. Dia betul-betul baik pada kita. Tak ada ungkapan, tak ada gambaran, tak ada gaya bagaimana kita nak gambarkan betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa baiknya Allah kepada kita. Untuk tu baca malam-malam Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Rasa Allah baik pada kita, sayang pada kita. Doa yang paling kuat ialah sangkaan kita. Jadi kita kena rasa apa segala musibah yang datang dalam hidup kita, apapun kerana Allah sayang kita. Jadi kalau kita baru kehilangan orang kita sayang, sebab Allah sayang kita. Kita baru hilang kenderaan, sebab Allah sayang kita. Walaupun kita baru jatuh, terlanggar sesuatu, Allah sayang kita. Walaupun kita baru tak dapat keputusan periksa tak cemerlang, Allah sayang kita supaya kita jadi lebih baik.
Kita baru kehilangan pasangan hidup kita sebab Allah sayang kita. Ada orang baru kehilangan anak sebab Allah sayang kita. Ada orang baru diuji sakit mata, sakit lidah, sakit mulut sebab Allah sayang kita. Kalau kita kena sakit jantung dah tinggi, Allah uji kena kanser sebab Allah sayang kita. Sebab Allah sayang kita. Sebab dia sayang kita. Dia benar-benar sayang kita. Kita mungkin pernah bercinta. Mungkin kita pernah bercinta dengan sesiapa, dengan pasangan hidup kita. Atau kita pernah mencintai mana-mana orang dalam dunia. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, Allah yang paling sayang kita semua. Dia benar-benar sayang kita. Dia nak beri yang paling baik dalam hidup kita. Dia tak pernah nak susahkan kita. Dia tak pernah nak biasa saja kita sakit. Dia tak pernah saja nak biar kita susah. Dia beri semua sebab dia sayang kita. Kita tak faham kasih sayang Allah. Budak dia tak faham kasih sayang mak dia. Mak dia larang itu, larang ini. Dia nak pergi ke api. Dia nak terjun dalam kolam, dalam laut, dalam sungai. Dia nak pergi pukul orang. Dia berebut dengan orang lain. Dia nak macam-macam. Mak dia larang. Dan mak dia cubit dia. Kadang ayah dia rotan dia. Tapi dia ingat mak ayah dia benci dia. Tapi bila dia besar, dia lalu hidup ni. Kalau dia panjang umur, makin lama, makin berumur. Makin dah tua-tua. Orang dah tua-tua, umur dah berumur. Dia mula ingat mak ayah dia. Bila dia cakap pasal mak ayah, saya ingat dulu masa ayah saya cerita pasal mak dia. Mak dulu-dulu kan. Ayah saya cerita. Masa tu mak saya kata, abang jangan cerita dulu-dulu. Orang kata kalau mula ingat nak marah-marah dulu-dulu masa kecil-kecil, tu maknanya dah tak lama dah. Makna tak lama dah saya ingat. Rupanya mak saya dulu yang pergi. Allah tentukan. Allah sayang. Untuk tu, makin kita berumur, kita makin ingat kasih sayang mak ayah kita. Makin kita belajar memahami, melihat. Kita belajar apa-apa kelemahan, kekurangan, tapi kita sayang. Tuan-tuan sekalian, Allah Maha Penyayang. Bacalah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Waktu tahajud, senyap-senyap, 2 rakaat sembahyang tahajud. Sebut sebelum doa, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sambil ingat kita dapat kenal dia. Kalau tak kenal dia, kita pun tak bangun waktu tahajud begini. Kalau kita tak kenal dia, tak tahu siapa kita sembah. Kita tak tahu apa tu halal, apa tu haram, mana baik, mana jahat, mana buruk, mana betul, mana salah. Kita pun mungkin tak belajar semua tu. Kita pun tak belajar. Jadi Ya Arhamar Rahimin. Jeling-jeling isteri kat sebelah yang tengah tidur. Syukur pada Allah. Sebab Allah beri isteri kita dapat kenal Allah. Kerana agama ni lihat pakaian dia, lihat akhlak dia. Kerana agama ni kurang-kurang, lihat bagaimana dia bersama dengan kita. Melihat isteri kita, kalau syukur ke Allah. Kalau dia tak kenal Allah, kita pun tak tahu bagaimana kita bertemu dia, bagaimana kita bersama dengan dia. Tapi kerana agama ini, tengok isteri, kita dah ada pernikahan, kita ada lihat isteri kita, dia mula ada adab dalam kehidupan. Dia jaga tata tertib dia, dia jaga maruah dia, dia jaga aurat, dia jaga maruah dia. Tengok anak-anak, jeling anak-anak sambil ucap Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Tu yang dikata Ismul Azam. Nabi SAW sebut Ismul Azam, yang membuat doa kita cepat makbul. Tengok anak-anak, Ya Arhamar Rahimin. Syukur sebab anak-anak kita orang Islam, sebab kenal Allah. Kecil-kecil dah dengar kan orang buat video, Allah sayang kita kan. Tengok Pipin baca doa kecil-kecil, Pipin baca doa Allahumma, kecil-kecil baca doa dah. Cikgu masuk beri salam, ada belajar cakap terima kasih cikgu kan. Semua ada. Sebab Ya Arhamar Rahimin. Dan ketiga, tuan-tuan keempat, baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Doa kita makbul. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup, yang berdiri sendiri, yang hidup, yang maha berkuasa. Nabi SAW benar-benar merasai. Kita rasa dialah maha berkuasa, dia hidup maha berkuasa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi SAW baca doa ni. Nabi pesan Fatimah, jangan tinggalkan radhiyallahu anha. Jangan tinggal doa ni, wahai Fatimah. Nabi tengah sakit, Nabi bangun, wahai Fatimah, jangan tinggal doa ni. Jangan tinggal doa ni. Hasan dan Husain radhiyallahu anhu tak pernah tinggal doa ni. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah,
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Ya Hayyu Ya Qayyum. Kau kurang baca yang tu. Kalau mampu nak ingat, baca lagi Ya Hayyu Ya. Itu pun dah cukup. Yang besar dah nama Allah tu di situ, yang hidup, yang maha berkuasa. Dia benar-benar menguasai segala sesuatu. Yang kita tahu, kita tak tahu. Semua benar-benar dalam kekuasaan dia. Betul-betul dalam genggaman dia, dalam kudrat dia, kehendak dia. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Saat kebenaran orang tindas, orang hina kebenaran. Saat orang miskin, anak yatim dipandang rendah. Saat orang mula anaya zalimi orang lain. Saat orang mula maknanya wanita, isteri dia, disakiti isteri dia. Saat orang maknanya anak-anak. Saat orang-orang yang lemah ditindas. Saat kita rasa tidak berkemampuan. Saat kita rasa seolah-olah hilang keadilan, penghakiman dalam dunia ini. Seolah kita rasa hilang segala yang baik. Kita rasa kita ditindas lemah. Kita rasa kita tak ada daya upaya. Baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum. 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 Ya Hayyu. Yang macam Rusna Yusuf aja tu. Macam tu lah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Macam FSZMCO. Ya Hayyu Ya Qayyum. Macam tu doa cara sebut dia. Macam tulisan kehidupan tulis. Ya Hayyu Aisyah. Iza Ariza. Macam tu cara tu sebut dia. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang maha hidup, yang maha berkuasa. Birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu ya Allah, tolong kami. Dengan rahmatmu tolong kami. Bukan sebab baiknya kami, hebatnya kami, kuatnya kami, pandainya kami, cerdiknya kami, waraknya kami, ustaznya kami, ustazahnya kami. Sebab tak. Langsung tak, bukan begitu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu tolonglah kami. Kita ditolong oleh Allah dengan rahmat dia. Kita masuk syurga dengan rahmat dia. Kita dapat buat baik dengan rahmat dia. Kita dapat cakap-cakap macam tuan-puan dengar kebaikan ni, kalau tuan-puan nak tahu, dengan rahmat dia. Tuan-puan dengar yang baik ni malam-malam ni dengan nama Allah. Saya pun sebut nama Allah malam-malam ni dengan rahmat dia. Sebab rahmat dia, bukan sebab kita baik, sebab dengan rahmat dia. Ramai orang-orang yang dia tak ada cari pun benda baik. Di jalan dia terjumpa. Saya ingat masa saya program Pro Kids dulu, tiba-tiba ada mak ayah, abang tu dia hantar anak terpaksa. Anak degil sangat, tapi dia nak keluar, kereta kena blok, dia tak dapat nak keluar. Dia terpaksa dengan ceramah, dia nak marah 3 kali iklan nombor kereta. Dia ada hal lain, dia kata urusan penting, tapi orang tak alih-alih. Ada 1-2 alih dia kat dalam sikit, kena blok masa tu program. Dia dengan ceramah, dia terpaksa dengan saya berdiri marah, muka dia merah. Tapi tiba-tiba sampai satu perkataan, sampai satu ayat, sampai satu perkataan, satu ayat, dia mula nangis. Dia mula nangis sepanjang ceramah dia. Sebab Allah ni baik. Bila baiknya Allah, kadang-kadang dia beri kita dengan macam-macam gaya, macam-macam keadaan. Ada orang tak nak kebaikan, tapi Allah bukakan dia kebaikan. Pernah saya ceramah satu tempat, tiba-tiba abang tadi pun tak pernah solat, dia mula solat. Ada satu tempat saya ceramah, tiba-tiba takdir Allah, yang jaga PA system tu dia bukan Islam. Dia nak balik, tapi dia terpaksa jaga. Dia marah, dia tak redha, dia marah. Tapi dalam keadaan marah dia jaga PA system. Habis dia majlis, dia jumpa saya, dia ucap syahadah. Masa orang lain menangis masa ceramah, dia pun nangis kuat-kuat. Habis ceramah dia peluk saya, dia ucap syahadah. Kadang-kadang yang kita nampak itu musibah, yang kita nampak itu sakit, tapi di situ Allah nak beri hidayah pada kita. Sebab tuan-puan sekalian, Allah maha baik. Ada orang hilang anak, mati, isteri dia meninggal dunia. Saya jumpa dia duduk bawah jambatan.
kaki tak ada. Tapi duduk balik pada Allah SWT, kembali pada Allah. Dia ikut majlis ilmu, pakai serban, nangis. Dia kata sekian lama dia hidup, dia tak pernah rasa bahagia macam ni. Dia tak pernah sangka dapat duduk kuliah subuh, dapat dengar ceramah, duduk di kalangan orang-orang yang sibuk cari kebaikan. Rupanya nikmat duduk dengar baca Quran, suasana hafiz Quran, hafizah Quran, dengar majlis-majlis ilmu, orang sibuk buat dakwah. Malam-malam kita tengah tidur, terdengar pelan-pelan hujung sana ada orang menangis, hujung sana ada orang menangis. Kita pergi bilik air, tengok ada anak muda tengah basuh tandas tengah malam, sambil tutup muka dengan niat nak basuh hati. Allah yang buat semua. Allah yang buat semua. Tengok bila dulu ada buat dakwah kan, ramai artis, tengok nangis waktu malam. Waktu masa dulu duduk atas pentas kan, rambut macam tu. Dia ingat dengan Abang Ali ekspedisi kita. Balik rumah bawa duit berkarung-karung kat rumah, tabur duit bagi kat keluarga. Duit satu berguni, duit konsert ke berguni. Tapi bila tengok anak-anak nangis sebab ingin anak-anak dimajukan dengan agama, kerana kerisauan agama itu, anak-anak jadi hafiz Quran. Saya dengar Zul Yahya cerita, bukan beliau cerita, tengah malam buat dakwah satu tempat, kawan-kawan kita yang sama-sama malam tu buat dakwah. Tengah malam jadi basuh tandas sambil nangis-nangis. Kali pertama dia keluar 3 hari buat dakwah, basuh tandas sambil nangis-nangis. Basuh tandas sambil nangis-nangis kuat-kuat tengah malam. Rupanya bila hidayah datang ke dalam hati, walaupun tak menguntungkan banyak, basuh tandas tengah malam, duit pun tak dapat, tapi rupanya nikmat dapat nangis depan Allah SWT. Ini kita rindukan, ini kita inginkan. Untuk tu kita benar-benar perlukan pertolongan Allah. Ada orang pernah cerita, dia masuk penjara. Satu orang dia makan rasuah, dia cerita masuk penjara. Saya dengar daripada beliau, malam-malam mak dia, masa dia masuk jatuh penjara, mak dia meninggal dunia. Mak meninggal dunia dalam penjara. Mak meninggal dunia, dapat anak yang pertama, semua dalam penjara. Saya dengar dia ceritakan rasuah, dia nangis. Tapi disebabkan itu, dia orang yang paling benci rasuah, orang yang siang malam ceramah pasal rasuah. Allah selamatkan dia. Sebab manusia ini kalau dia tak disedarkan, yang buruk kat mata kita belum tentu buruk kalau kita sedar. Pengalaman hidup kita ini buat kita semakin baik pada Allah. Untuk itu Nabi SAW tak tinggal doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah yang hidup, yang berdiri sendiri, yang maha berkuasa, Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu tolong kami. Jangan takut kita buat jahat, berdosa, Tuhan tak terima doa kita. Tak. Kita rasa Tuhan tak terima doa kita. Allah dengar doa kita. Allah maha baik. Kita tak sempurna, kita semua sama. Saya sama, tuan pun sama. Ada kadang-kadang sedih orang minta doa, Ustaz doa saya, cari saya dalam syurga, doa saya. Kita dengar, kita pun nangis juga. Sebab kita lagi teruk Allah uji, ceramah siang malam, tapi tak tahu nasib diri kita macam mana. Kita kenal diri kita sendiri macam mana. Kita kenal diri kita sendiri macam mana. Itu kita semua berhajat pada Allah. Tak ada lebih saya daripada tuan-puan kerana saya bercakap, dan tak ada kurang sedikit pun tuan-puan kerana mendengar. Kita semua mengharap perkara yang sama, yakni redha Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik tepi jalan saya jumpa dekat highway Serdang. Saya kata jangan berhenti berdoa. Dia kata Ustaz kami jahat, apa kami boleh doa? Saya kata tolong doakan orang yang saya sayang, keluarga saya, supaya dapat Islam. Dia kata saya pun tak pernah semayang, saya tak kenal Tuhan. Saya tak semayang, saya buat jahat. Saya kata dekat dia, Allah sayang kat awak, awak sembah pada Tuhan yang baik. Bukan sebab kita baik, sebab Allah tu baik. Untuk tu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Dia baca doa apa dia? Dia baca doa Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu tolong kami. Aslih li sya'ni kullah, Ya Allah perbaiki urusan kami semuanya. Baikkan hidup isteri saya, hidup suami saya, mak ayah saya, anak-anak saya. Baikkan perniagaan saya, pekerjaan saya. Aslih li sya'ni kullah, Ya Allah baikkan seluruh hidup saya. Kita nak Allah baikkan hidup kita. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tak ada daya upaya nak buat apa pun melainkan pertolongan dia. Kita tak mampu nak bangun malam tahajud melainkan dengan pertolongan dia.
Kita tak mampu nak bimbing isteri anak-anak kita melainkan dengan pertolongan la haula wala quwwata illa billah. Tuan-puan boleh share video ni, boleh share dengan kawan-kawan lain, boleh invite kawan-kawan lain. Kalau tuan-puan tak dapat, tuan-puan keluar balik, tuan-puan masuk balik dekat page yang itu, mungkin lebih mudah nak share kalau tak nampak. Jadi dia tak berhenti. Kita jangan rasa kita benar-benar perlu pertolongan Allah. Nak bimbing isteri, anak-anak, kita perlu pertolongan Allah. Jadi birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, baikkan seluruh hidup kami. Dahsyat tak doa tu? Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri. Ya Allah, walaupun sekelip mata. Ya Allah, jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri walaupun sekelip mata. Ya Allah, jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri walaupun satu saat. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Dan yang kelima, tuan-puan, doa makbul bila baca Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Waktu malam baca Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha mulia. Allahu Akbar. Kat Malaysia ada sultan-sultan, Masya Allah, mulia. Kalau saya beri sesuatu pada tuan-puan, ada apa-apa makna? Mungkin tak ada apa-apa makna sebab saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau beri sultan, kalau anugerah convocation, sultan bagi kan rasa besar harga degree tu, diploma tu. Kalau yang bagi agung, wah, lagi agung masa tu. Lagi dia jadi rasa lain macam besarnya. Bukan sebab apa yang diberi tu. Kadang kertas kosong je. Tetapi yang memberi anugerah tu, yang memberi anugerah tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia. Bila mula-mula agung naik dulu kan, orang tengok beliau masa tu pergi masjid subuh-subuh, semua orang rasa begitu kagum. Kita semua sangat kagum. Tuan-puan sekalian, kita gembira, bahagia. Ada agung yang sangat baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga sultan mana-mana yang buat kebaikan. Mereka semua yang baik, mungkin ada yang orang tahu, ada orang tak tahu. Orang gembira. Tuan-puan sekalian, bila kita sebut Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia, dia benar-benar baik. Allah benar-benar baik, maha baik. Tak ada ungkapan, tak ada perkataan, tak ada gambaran. Masya Allah, apa yang kita fikir, kita gambarkan. Ya Zal Jalali wal Ikram. Untuk itu kenapa perlu kita berputus asa dalam hidup kita? Ni Nabi SAW yang sebut. Ini semua yang saya sebut ni daripada hadis Nabi yang buat doa kita sangat makbul. Untuk itu tuan-puan sekalian, amalkan 5 ini supaya Allah bantu kita dengan doa kita. Belajar malam-malam, belajar sebut nama Allah. Kalau dulu kita berdoa mungkin biasa-biasa, sebut-sebut, hafal-hafal, tapi ini benar-benar kita sebut nama Allah dengan rasa, dengan jiwa. Ini Nabi SAW yang ajar. Buat doa kita jadi cepat, doa kita makbul. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah minggu ni saya ulang balik 5 tu sekali lalu. Saya ada program insya-Allah untuk anak-anak, untuk mak ayah ada taklimat hari pertama kat Camp Kaizen Johor Bahru, dekat Gunung Pulai Johor Bahru. 3 hari 2 malam minggu ni. Minggu depan satu lagi dekat Kuala Kubu balik semula. Kuala Kubu ada 2 lagi program. Masya-Allah baru ni ramai datang, banyak anak-anak jadi dapat manfaat, mak ayah dapat manfaat. Ada seorang anak 3 kata 5 dah BSPM. Jumpa saya bawa kawan dia. Dia kata dia peluk saya nak balik. Ya Allah Ustaz, saya tak pernah belajar macam saya belajar hari ni. Saya seronok datang sini, banyak betul saya belajar. Tu betul saya risau. Saya tanya macam mana awak datang? Kawan saya ajak Ustaz. Syukur kawan saya ajak saya. Dia lepas SPM dia datang. Dia umur kita buat sekolah rendah sampai sekolah menengah. Tapi adik dah BSPM dia datang. Dia kata saya seronok datang, dia peluk saya. Saya kata awak datang sendiri, kata kawan saya ajak. Saya tanya awak datang sendiri?
Tak, kakak saya yang ajak. Walaupun asal dia pergi sebab kakak dia suruh. Seorang lagi pergi sebab kawan dia ajak. Seorang kakak ajak, seorang adik ajak, seorang kawan ajak. Tapi bila dia pergi, dia merasai sesuatu. Dia kata, Ustaz, saya benar-benar syukur ke Allah. Banyak saya belajar. Banyak saya belajar. Saya tak pernah dapat sesuatu. Saya dapat sesuatu yang lain hari ini. Tuan-tuan bayangkan, seorang kawan ajak, seorang kakak ajak. Tapi rupanya hakikat sebenarnya Allah yang jemput untuk hadiahkan dia sesuatu. Macam tuan-puan dengar malam ni, Allah yang beri untuk dengar nama dia. Tu agungkan dia, nak terasa terima kasih kat dia. Rindu malam-malam kan nak bangun cakap, Ya Allah, terima kasih sayang saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tak ada apa-apa. Saya bukan apa-apa. Tak miliki apa-apa. Ya Zal Jalali wal Ikram. InsyaAllah minggu ni ada program jemput daftar mamai. Tolong share kawan-kawan yang lain. Minggu ni hari boleh tengok kat www.transformjiwa.com www.transformjiwa.com atau boleh WhatsApp 017 3666 848 017 3666 848 017 3666 848 017 3666 848. Jadi InsyaAllah tuan-puan jemput Johor Bahru minggu ni. Minggu depan sikit lagi Kuala Kubu baru. Ramai dah daftar atau transformjiwa.com. Boleh WhatsApp nanti mereka beritahu tuan-puan. InsyaAllah minta maaf ya. InsyaAllah ada nak pertama sekali saya share tadi. Baca La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kedua, selawat pada Nabi SAW. Kalau boleh, mana-mana salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi banyak ulama selalu doa daripada hadis Nabi pun, Allahumma salli ala Muhammad. Sambil merasai wa ala ali Muhammad. Ingat pengorbanan Nabi dalam hidup saya, tak ada yang lebih jasa lebih pada Nabi SAW. Ingat nampak Nabi keluar pagi baju putih bersih, balik petang baju kotor. Sambil salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Lepas tu baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya, seterusnya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau mampu terus baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Yang kelima baca Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Baik, saya ambil satu dua soalan insya-Allah nak tanya. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah. Jadi asbab kebaikan dan hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT terima tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Hamiza Husnan, terima kasih Ustaz dapat lagi ilmu malam ni. Terima kasih juga. Moga Allah tambah kebaikan rezeki buat kita semua. Masya Allah. Lah hadiah syurga. Jumiah Isa. Amin. Moga Allah SWT terima. Dan Allah sayang, Allah maafkan kita. Dan Allah terima kita dunia akhirat. Masya Allah. Mahlufi Musleh. Jazakallah. Abu Akar, terima kasih Ustaz beri tunjuk baik yang umum. Moga Allah terima kita semua. Allah sayang. Junaidah Ya Zal Jalal Ikram. Masya Allah. Baik tuan-puan, mudah-mudahan Allah SWT terima. Allah sayang kita. Ada soalan? Syariah Syairun Nisa, Muhammad Syafiq, macam nak jumpa Ustaz? Mana-mana ceramah datang je. Boleh lepas habis ceramah biasanya saya ada sign buku, saya ada jual buku, salam-salam masa tu insya-Allah. Masa itulah tuan-puan alert je kat mana-mana ceramah, boleh datang insya-Allah. Ada peluang nak jumpa. Jarang saya terus balik. Biasanya saya akan salam-salam kan, jumpa-jumpa, berbual sikit-sikit. Nak berbual panjang mungkin tak sempat. Siti Salihah macam mana nak rasa tenang dan bahagia. Siti Salihah Kasran dan tuan-puan sekalian, macam nak rasa tenang bahagia. Yang bagi tenang dan bahagia ni ialah Allah. Untuk itu kita kena hubungkan diri kita dengan Allah. Banyak berdoa dalam hidup kita. Banyak syukur pada Allah. Sebut 5 zikir tadi malam-malam. InsyaAllah rasa tenang. Rasa Allah buka jalan.
Antara kau paling mula, kalau tak ingat lima-lima tu, baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Semua sempurna, baik. Apa yang Allah jadikan baik, sempurna. Subhanaka inni maha suci engkau. Kuntu minaz zalimin. Yang zalim, yang tak baik, tak sempurna, diri aku sendiri. Masya Allah. Banyak zikir tu. Dan jaga solat awal waktu. Sebab Allah janji orang jaga solat, dia takkan mengeluh dengan hidup dia. Dan dia gembira. Dia tidak menyakitkan hati orang lain. Dan dia tak sombong, susah. Dia tak sampai rasa stres, murung. Allah kata begitu sifat orang solat, yakni yang kekal jaga solat. Dia baca zikir tadi dan jaga solat. Masya Allah. Siti Salihah. Ni sabar ya. Terima kasih Nur Ashikin. Masya Allah. Mudah Allah terima. Dan Allah SWT terima. Itu kat ceramah Kota Masai saya tak ada. Tuan-tuan boleh tengok, insyaAllah banyak lagi ada ceramah saya kat Johor yang masih terdekat ni. Masya Allah, minggu ni ada 2-3 kat Johor. Johor baru. Dan Allah SWT terima. Allah sayang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi baik tuan-puan, siapa lagi? Masya Allah, Allah terima semua. Ustaz Nurli, macam mana nak tegur perasaan pasangan supaya solat tanpa menggurus perasaan? Jadi pasangan kita, kalau tak solat, pertama kita rasa risau dia tak solat, tu anugerah Allah. Ada orang tak risau pasangan dia solat tak solat. Kalau rasa risau, anugerah Allah. Tu tanda keluarga kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, kita doakan dia, sebut nama dia waktu malam. Ketiga, kita buat taklim rumah, baca Quran, hadis, ajar anak-anak. Suami biar dulu, pelan-pelan nanti dia duduk sekali pun bagus. Lama-lama dia terdengar, mudah-mudahan dia dapat jaga solat. Atau beli juga CD. Saya ada CD ceramah. Saya ada dan CD ceramah. Dalam salah satu bab tu ada bab solat. Pasang dalam kereta, letak kat kereta dia. Automatik dia dah boring jalan jauh-jauh. Dia terdengar ceramah tu, mudah-mudahan dia jaga solat. Mudah-mudahan begitu. Untuk boleh dapatkan CD tu, ada saya jual CD pendek-pendek 10 minit tentang nilai solat. Saya cakap lebih kurang begini, pelan-pelan je. Saya tak ada marah-marah siapa-siapa, supaya mudah-mudahan je lah Allah SWT buka hati suami untuk solat. Suami atau isteri siapa-siapalah, soalan tadi umum. Mak saya tak dapat tidur malam Ustaz. Kalau tak dapat tidur malam, ni jumpa doktor lah. Apa tak boleh tidur malam? Jumpa doktor, tanya doktor. Selain itu juga, jaga malam-malam, habiskan amal-amal surah Sajadah, Al-Mulk, Waqi'ah. Tak apa, mungkin kadang-kadang dah kurang tidur, tak boleh tidur, mungkin sebab dulu dah banyak tidur. Jadi sekarang mudah-mudahan saya cakap sambil je ni. Jadi sekarang mudah-mudahan gunakan waktu tak boleh tidur dengan membaca, dengan berdoa. Kita baca Yasin, kita sembahyang sunat banyak-banyak, dengan ceramah-ceramah agama. InsyaAllah. Tak apa kurang tidur. Kurang tidur ni tak apa, jangan tak tidur langsung. Orang dulu pun tidur sikit-sikit je. Orang soleh-soleh, ulama, mereka tidur sikit-sikit je. Tidur tak banyak sangat. Masya Allah. Memang bangun malam nangis. Allah biar kita tersedar tengah malam. Kadang bersin-bersin tengah malam, supaya boleh nangis malam, boleh doa. Rupanya Allah nak kejut tahajud, dia bagi bersin. Ada orang yang penyakit bersedung kan, bersedung ke apa nama, bersin. Tapi dia dah bangun tahajud 2 rakaat, minum teh panas segelas, tahajud 2 rakaat, nangis. Gunakan bersin-bersin. Nak nangis dari mata senang keluar, hidung sakit, bau tanda tangan dan nangis. Ingus sikit keluar. Gunakan waktu malam tu nangis depan Allah. Gunakan waktu malam nangis. Kadang anak kacau tengah malam, supaya bangun tahajud 2 rakaat. Supaya dekat diingat Allah. Allah nak kabulkan doa. Allah nak dengar doa kita. Dia nak bagi apa yang kita nak. Masya Allah. Betul nombor 0173666848. Minggu ni kat Camp Kaizen, Johor Bahru, Gunung Pulai. Bagus untuk anak-anak 9 sampai 19 tahun boleh. 8 tahun pun boleh. 8 sampai 19. Masya Allah. Allah SWT terima. Kat Gunung Pulai, Johor Bahru. Minggu depan satu lagi kat Kuala Kubu, Selangor. Kuala Kubu dekat je kat Selangor. Kat Ulu Yam belakang tu. Masya Allah. Kat Rawang pun, jalan Rawang Baru tu pun. Nak pergi Kuala Kubu, lalu jalan Rawang Baru tu sekejap je kalau daripada ni. Masya Allah. Rawang yang jalan tinggi cantik tu. Jangan berhenti, jangan ambil gambar. Jangan berhenti ambil gambar. Jalan tu kecil. Kalau orang berhenti orang pertama, okey. Kena 2 biji, 3 biji, dia dah ke tengah sikit. Jadi orang kiri kena masuk kanan. Orang kanan pula bawa kereta kan. Dia jangan laju-laju kat situ. Masya Allah. Tinggi tu. Kalau campak handphone daripada atas sampai bawah, meletup. Kalau kereta jatuh, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamat kita semua. Jadi jangan ni. Masya Allah. Kuala Kubu, Johor Bahru, area mana Ustaz? Nanti check lah. InsyaAllah jemput datang minggu ni dekat Camp Kaizen Gunung Pulai. 3 hari saya duduk sana.
Ustaz, saya nak hilangkan sedih, teringat arwah suami. Jadi doakan dia mati ni, sedih tu sebab Allah sayang kita. Gunakan sedih tu untuk kita dekat dengan Allah. Seruan Allah kepada kita, ingat yang mati ni cuma pergi dulu, lepas ni giliran kita. Dalam Quran beritahu, keluarga orang beriman akan dapat dikumpulkan kembali dalam syurga. Keluarga orang beriman akan dapat dikumpulkan kembali dalam syurga. Itulah ubat hati saya. Rindu kat mak, saya ingat keluarga orang beriman akan dapat dikumpulkan kembali dalam syurga. Sebab tu kena dakwah orang-orang lain supaya mereka meninggal dengan iman. Ramai orang belum dapat iman, dakwah dia. Itu tanda kita bersyukur. Nah, untuk dapat CD tadi, siapa tanya, tak nampak dah ni, dapat CD boleh WhatsApp 013 283838 untuk CD buku-buku. 013 2838 682 untuk CD, untuk buku-buku. 0132838 Untuk program untuk prokit anak-anak ni 0173666848 0173666848. Jadi bila Allah SWT terima. Terima kasih semua, dah panjang dah ni. Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.